Hentikan spekulasi, hapuskan berita yang tidak pasti. Tak pasti, jangan kongsi. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya Nadine Nordin dalam Pastikan Saya edisi Rabu 12 Mei 2021. Untuk mendapatkan berita yang benar, tepat dan sahih, anda boleh pergi ke media sosial rasmi kami seperti di Facebook, Instagram, Twitter dan juga YouTube dengan carian Berita RTM. Manakala untuk memastikan sama ada berita yang anda terima benar ataupun tidak, anda boleh hantarkan ke portal sebenarnya.my. Sudahkah anda mendaftar sebagai penerima vaksin? Jika belum, ayuh daftar sekarang melalui aplikasi MySejahtera dan juga laman sawang www.vaksincovid.gov.my atau boleh hubungi 1-800-888-828. Baik, perkongsian permulaan kita mulakan dengan tangkap layar video suasana di CAC. Tular berita palsu yang menyatakan CAC Stadium sesak dengan pesakit COVID-19. CAC Stadium Melawati adalah sebagai pusat penilaian tahap kesihatan pesakit COVID-19 dan bukan pusat kuarantin seperti di Maep. Pesakit COVID-19 juga tidak dibenarkan bermalam di CAC Stadium Melawati. Ingat, jangan mudah untuk menyebarkan berita yang tidak sahih. Pastikan anda sentiasa mengamalkan BSS iaitu baca, semak dan sebar. Buat semakan berita anda melalui portal sebenarnya.my. Waspada laman sesawang mirip BPR. Ini pula terdapat pihak yang tidak bertanggungjawab dengan mewujudkan laman sesawang mirip laman rasmi Bantuan Prihatin Rakyat. Untuk maklumat anda, LHDNM menafikan kandungan WhatsApp yang sedang tular tersebut. Penerima BPR disarankan untuk merujuk kepada sumber-sumber rasmi dan tidak memberikan maklumat kepada mana-mana pihak yang tidak dikenali. Jangan terpengaruh dengan berita palsu. Ini pula berkaitan berita palsu mengenai vaksin yang saja direka-reka untuk tujuan menakut-nakutkan orang ramai. Mungkin individu yang menyebarkan maklumat palsu ini kesunyian dan tiada aktiviti berfaedah untuk dilakukan. Berita palsu yang tular menerusi media sosial yang mendakwa suntikan kedua vaksin bermasalah sehingga menyebabkan komplikasi kepada penerima pasukan Respon Pantas Kementerian Komunikasi dan Multimedia Malaysia KKMM dalam kenyataan sebelum ini menyifatkan bahawa kenyataan itu adalah tidak benar sama sekali dan menyaran orang ramai agar tidak menyebarkan maklumat sedemikian yang boleh menimbulkan kekeliruan dan keresahan dalam kalangan masyarakat. Jika anda kesunyian, carilah teman, bukan dengan cara menakutkan orang ramai dengan berita palsu anda. Jadilah insan yang matang dan berguna untuk nusa dan bangsa. 1.28 juta dos vaksin Sinovac sedia diagih. Rakyat kini boleh menerima vaksin jenama CoronaVac keluaran firma Sinovac BioNTech Ltd daripada China yang dibotolkan semula syarikat tempatan. Pharmaniaga Berhad, Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Adham Baba berkata, kejayaan julung kali itu susulan kelulusan pendaftaran vaksin ini oleh agensi NPRA. Pharmaniaga juga bakal berupaya menghasilkan 2 juta dos vaksin itu pada setiap bulan yang sekaligus mencukupi bekalan untuk keperluan plan imunisasi rakyat negara ini. Vaksin berkenaan ketika ini sudah digunakan secara meluas di 44 negara dengan lebih 350 juta dos sudah diagihkan selain efektif dalam mengekang varian baru mutasi berganda. Pengoperasian pejabat kerajaan tidak terjejas. Pengoperasian perkongsian di Facebook rasmi Majlis Keselamatan Negara mengenai kenyataan daripada Tan Sri Mohd Zulkifli Ali, Ketua Setiausaha Negara, bagi memastikan sistem penyampaian perkhidmatan kerajaan kekal beroperasi sepenuhnya. Ketua Jabatan hendaklah menggunakan hemat dan kebijaksanaan merancang keperluan sumber manusia bagi memastikan kehadiran kaki tangan di pejabat diminimumkan melalui sistem pergiliran. Perkhidmatan awam negara akan terus menjadi tunjang utama dalam memastikan pentadbiran kerajaan kekal beroperasi berdasarkan SOP yang ditetapkan bagi membendung penularan gelombang ketiga pandemik COVID-19.
Tindakan tata tertib kepada pegawai awam akan dikenakan sekiranya enggan patuhi perintah kawalan pergerakan PKP. Sekiranya pegawai awam disabitkan bersalah melanggar PKP, pegawai awam boleh dikenakan tindakan tata tertib di bawah Peraturan-Peraturan Pegawai Awam Kelakuan dan Tata Tertib 1993. Semua pegawai awam perlu menjaga nama baik perkhidmatan awam dan tidak melakukan aktiviti yang dilarang sepanjang PKP. Apa yang perlu dipatuhi aplikasi MySejahtera? Ini pula perkongsian di portal rasmi Facebook iaitu Facebook PDRM mengenai apa yang perlu anda patuhi tentang penggunaan aplikasi MySejahtera. Pemegang lesen dan pemilik premis diwajibkan menyediakan kemudahan QR Code MySejahtera dan menyediakan buku pendaftaran kehadiran pelanggan. Penggunaan aplikasi MySejahtera diwajibkan di kawasan capaian internet yang luas. Pengecualian diberikan kawasan-kawasan yang tidak mempunyai capaian internet, khususnya di kawasan kampung dan pedalaman. Pemegang lesen dan pemilik premis hendaklah memastikan pelanggan check-in premis menggunakan MySejahtera atau menulis secara manual nama dan nombor telefon sekiranya tiada liputan internet. Untuk mendapatkan maklumat lebih lagi, anda boleh dapatkan di Facebook rasmi PDRM. Beralih pula ke Facebook rasmi Jabatan Perdana Menteri mengenai 3 kumpulan yang perlu menjalani penilaian pravaksinasi. Yang pertama, individu yang lemah sistem imun kerana penyakit atau rawatan. Yang kedua, individu dengan sejarah reaksi alergik yang teruk. Yang ketiga, individu yang mempunyai kecenderungan pendarahan. Maklumat lanjut anda boleh dapatkan di www.vaksincovid.gov.my dan ini apa yang anda perlu lakukan untuk mendapatkan penilaian pravaksinasi. Yang pertama, jumpa pakar atau doktor di klinik atau hospital yang biasa anda temui. Yang kedua, untuk masalah yang tiada rawatan susulan seperti alahan teruk atau tiada doktor yang biasa dikunjungi, anda boleh pergi ke klinik kesihatan. Dan yang ketiga, doktor yang menilai anda akan mengeluarkan satu surat selepas penilaian. Jangan lupa bawa surat tersebut pada hari anda divaksinasi. Masih lagi Kementerian Pertahanan Malaysia pula kita beralih. Pelaksanaan PKPD yang pertama di Rumah Awam Kos Rendah RAKR Pelagat 3 Mukim Pelagat Besut Terengganu bermula 14 Mei sehingga 27 Mei 2021. Untuk PKPD MRSM Pengkalan Hulu Perak bermula 13 Mei sehingga 26 Mei 2021. Dan PKPD yang seterusnya 3 perkampungan dalam Mukim Tras Raub Pahang bermula 13 Mei iaitu pada hari esok sehingga 26 Mei 2021 iaitu Kampung Baru Tras, Kampung Sungai Cetang, Kampung Sangli. Anda boleh dapatkan maklumat ini di Facebook rasmi Kementerian Pertahanan Malaysia. Dan masih lagi Facebook rasmi Kementerian Pertahanan Malaysia mengenai pelanjutan PKPD iaitu di 5 penempatan sekitar Sungai Klau Raub Pahang iaitu bermula pada hari esok 13 Mei sehingga 26 Mei 2021. Hentikan spekulasi, hapuskan berita yang tidak pasti. Tak pasti, jangan kongsi. Berat seketika kembali selepas ini. Assalamualaikum, salam hamba hulur tanda ingatan. Saksikan saya
di BIS Malaysia edisi khas Hari Raya Aidilfitri 2021. Saksikan saya dalam BIS Malaysia Khas Raya. Salam Aidilfitri. Ingat SOP jaga diri. Dalam kemeriahan menyambut Hari Raya Aidilfitri, bagaimana agaknya berbelanja merancakkan ekonomi negara? Dan bagaimana pula pematuhan SOP di pusat membeli belah? Kita ikuti kupasannya dalam BIS Malaysia Edisi khas Hari Raya 2021. Banyak program menarik akan kami sediakan buat anda semua sudah semestinya di saluran berita RTM My Freeview 123. Terima kasih kerana masih lagi setia bersama kami dalam Pastikan Sahih. Seterusnya, perkongsian pelaksanaan SOP PKP 3.0 diseragamkan. Pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP 3.0 bermula tengah malam semalam. Orang ramai tidak perlu bimbang kerana prosedur operasi standard SOP telah diperinci dan diseragamkan di seluruh negara. SOP itu boleh dirujuk di laman sesawang setiap kementerian yang terlibat. SOP umum pula boleh dilihat di laman sesawang Majlis Keselamatan Negara MKN. Teknikal. Majlis Keselamatan Negara telah berbincang dan memperincikan SOP PKP yang diseragamkan di seluruh negara. Jadi kalau selama ni orang confuse kerana ada PKPB, PKPP punya SOP dan PKP, sekarang ni kita buat keputusan hanya satu standard SOP untuk seluruh negara yang melibatkan seluruh kementerian. Terdapat beberapa perkara yang kita setuju hari ini, termasuklah protokol SOP mengenai aktiviti-aktiviti yang dibenarkan di kawasan PKP, kebenaran beroperasi dan pergerakan bagi perkhidmatan awam dan swasta, protokol kesihatan umum, aktiviti keagamaan, aktiviti sektor perikanan, peladangan, pertanian dan penternakan, aktiviti sukan dan riadah, industri kreatif, pusat asuhan kanak-kanak, tabika, taska, pusat jagaan harian dan pusat rehabilitasi bagi orang-orang kurang upaya, dan juga senarai panjang mengenai aktiviti-aktiviti yang tidak dibenarkan ataupun negatif list. Pematuhan SOP mampu kekang varian baharu. Ketua Pengarah Kesihatan berkata pematuhan sepenuhnya rakyat kepada SOP PKP 3.0 amat penting untuk mengekang penularan varian baharu COVID-19 yang sangat berbahaya. Setakat ini, terdapat 62 varian COVID-19 sudah menular di seluruh negara. Hari ini daripada 14 varian, 7 kes dikesan di kluster Kampung Domis di Kelantan. 3 kes ialah kontak rapat kepada kes aktif di Selangor. 1 kes ialah menjangkiti petugas kesihatan di negeri Kelantan. 2 kes telah dikesan di negeri Kedah dan juga 1 kes dikesan di negeri Sembilan, iaitu kluster Bengkalah Hulu, iaitu 1 kes varian South African. Polis PJ akan lakukan pemeriksaan rumah ke rumah. Peringatan dan maklumat buat kita bersama. Polis Daerah Petaling Jaya akan melakukan rondaan dan pemeriksaan dari rumah ke rumah ketika Aidilfitri ini bagi memastikan tiada aktiviti kunjung-mengunjung. Kita semua kepada terutama warga PJ ini untuk tidak ada
kunjung-mengunjung. Seperti mana arahan daripada SOP, dan kita tidak akan teragak-agak untuk bertindakan apabila kita membuat ronda di kawasan-kawasan perumahan yang ada membuat kunjungan. Kita akan buat dah komponen 25,000 dan untuk penganjur dan 5,000 untuk mereka yang hadir di situ. Salah guna pas kerja rentas negeri. Polis mengesan segelintir individu menyalahgunakan pas kerja untuk merentas negeri bagi tujuan menyambut Aidilfitri. Taktik tersebut dikesan selepas pemeriksaan secara terperinci ke atas dokumen yang dikemukakan ketika melalui Sekatan Jalan Raya SJR di seluruh negara. Yang melalui Sekatan Jalan Raya Bentong ni diperiksa satu persatu secara teliti. Dan apa yang saya nak beritahu bahawa memang banyak cubaan-cubaan yang sedang dibuat oleh netizen untuk melepasi Sekatan Jalan Raya menggunakan berbagai taktik, misalnya di Bentong mengikut OCPD banyak menggunakan pas pekerjaan untuk melepasi Sekatan Jalan Raya, sedangkan tujuan utamanya ialah untuk balik bahaya di kampung dan sebagainya. KTMB perketat SOP. Pihak Kereta Api Tanah Melayu berhad KTMB melaksanakan prosedur operasi standard lebih ketat di semua kendaliannya menjelang Aidilfitri. 350 anggota polis bantuan ditugaskan bagi memastikan penggunaan mematuhi SOP yang ditetapkan. Kita buat di semua stesen, kita pastikan semua di pintu masuk di semua stesen. Apa yang kita laksanakan seperti mana di KL Sentral, kita telah pastikan bahawa semua pintu-pintu masuk ke stesen untuk menaiki train dilaksanakan mengikut apa yang kita buat seperti di KL Sentral, di mana aturan untuk penumpang menaiki train mestilah membawa dokumen-dokumen yang ataupun permit daripada PDRM untuk memberi kebenaran mereka merentas negeri. Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riyaduddin Al-Mustafa Billah Shah menasihatkan rakyat agar berada di rumah dan tidak keluar jika tiada keperluan mendesak. Ia bagi membantu petugas barisan hadapan mengekang rantaian jangkitan COVID-19 di negara ini dengan lebih berkesan. Seri Paduka Baginda turut mengulangi titah nasihat baginda supaya rakyat mengutamakan keselamatan dan kesihatan dengan sentiasa berdisiplin mematuhi prosedur operasi standard SOP yang ditetapkan oleh Majlis Keselamatan Negara MKN. Titah nasihat Al-Sultan Abdullah itu adalah bagi mengelakkan negara ini berada melalui badai tsunami COVID-19 seperti yang dialami oleh beberapa negara di Asia Selatan dan Eropah. Perjalanan feri Langkawi dikurangkan kepada satu perjalanan sehari ekoran pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP. 3.0 sebelum ini, perjalanan untuk lokasi serupa ditetapkan dengan kekerapan 2 kali perjalanan. Untuk perjalanan feri Langkawi Kuala Perlis Langkawi pula, ia akan ditutup mulai 13 Mei sehingga 7 Jun ini. Manakala bagi penumpang Terminal Kuala Perlis masih boleh menggunakan perkhidmatan RORO. Tiada larangan kenderaan barangan ketika musim perayaan Hari Raya Aidilfitri. Kementerian Pengangkutan Malaysia MOT memaklumkan ia berikutan larangan rentas negeri dan daerah seluruh negara akan dikuatkuasa mulai 12 Mei hingga 7 Jun ini. Sebelum ini, setiap tahun MOT mengenakan perintah larangan kepada kenderaan barangan daripada berada di atas jalan raya untuk beberapa hari yang ditetapkan semasa tempoh perayaan Hari Raya Aidilfitri. Larangan ini bertujuan meningkatkan keselamatan jalan raya di kalangan pengguna yang ingin pulang ke kampung serta mengurangkan kesesakan dengan meminimumkan keberadaan kenderaan-kenderaan barangan di atas jalan raya. Seperti biasa, setiap hari Rabu kami bawakan laporan khas yang telah disediakan oleh rakan wartawan. Untuk makluman anda, Kementerian Kesihatan Malaysia KKM yakin dengan pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP 3.0 dan pematuhan prosedur operasi standard SOP mampu melandaikan keluk penularan COVID-19 di negara ini. Ini bertepatan dengan tajuk laporan khas pada kali ini, iaitu pematuhan dan pelaksanaan PKP 3.0 yang telah disediakan oleh Sahih Samsudin. Ayo sama-sama kita ikuti.
Pada 10 Mei 2021, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin telah mengumumkan Perintah Kawalan Pergerakan PKP yang akan mula berkuat kuasa pada 12 Mei ini sehingga 7 Jun 2021 di seluruh Malaysia. Antara perkara yang pasti menjadi pertanyaan orang ramai adalah apa SOP yang akan dikenakan. Kerajaan telah memutuskan untuk mengambil langkah-langkah yang lebih tegas dan ketat bagi mengekang penularan wabak COVID-19 dalam masyarakat dan menghalang kenaikan kes secara mendadak berdasarkan trend kes-kes harian COVID-19 yang semakin meningkat. Malaysia sedang berhadapan dengan gelombang ketiga COVID-19 yang boleh mencetuskan suatu krisis nasional jika tiada tindakan drastik yang diambil. Rantaian jangkitan COVID-19 hanya dapat diputuskan dengan menggalakkan orang ramai duduk di rumah menerusi kawalan pergerakan yang lebih ketat. Sepanjang tempoh ini, semua sektor ekonomi dibenarkan untuk beroperasi seperti membeli dan mendapatkan barangan keperluan, mendapatkan rawatan kesihatan dan perubatan dan menjalankan urusan rasmi dan tugas kehakiman. Berikut antara perincian berkenaan PKP yang akan dilaksanakan. Larangan rentas daerah dan rentas negeri kecuali untuk tujuan kecemasan, kesihatan, bekerja, ekonomi, temu janji vaksinasi dan pasangan jarak jauh. Melarang semua bentuk perhimpunan sosial termasuk kenduri kendara, majlis perkahwinan dan pertunangan, majlis doa selamat dan tahlil, majlis makan malam, majlis sambutan hari jadi serta majlis-majlis rasmi kerajaan dan swasta. Melarang semua aktiviti sukan dan rekreasi kecuali sukan dan rekreasi individu di kawasan terbuka seperti jogging, berbasikal dan senaman dengan mengamalkan penjarakan fizikal. Semua institusi pendidikan ditutup. Pengecualian diberikan kepada pelajar-pelajar yang akan menduduki peperiksaan antarabangsa. Pusat asuhan kanak-kanak, tabika, taska dan tadika dibenarkan beroperasi mengikut SOP yang ditetapkan bagi membantu urusan kerja ibu bapa atau penjaga. Bilangan orang di dalam kenderaan persendirian, teksi dan e-hailing dihadkan kepada 3 orang sahaja termasuk pemandu. Dine-in di restoran dan kedai makan adalah tidak dibenarkan. Walau bagaimanapun, penjualan makanan secara pandu lalu dan takeaway adalah dibenarkan. Majikan diwajibkan melaksanakan dasar bekerja dari rumah BDR dengan kehadiran tidak lebih 30% kaki tangan pengurusan pada setiap masa. Ziarah rumah ke rumah dan ziarah kubur semasa sambutan Hari Raya Aidilfitri adalah tidak dibenarkan. Solat sunat Aidilfitri di masjid dan surau dibenarkan dengan kehadiran jemaah tidak melebihi 50 orang bagi masjid dan surau yang boleh memuatkan lebih 1,000 jemaah dan 20 orang bagi masjid dan surau yang boleh memuatkan kurang daripada 1,000 jemaah. Had bilangan jemaah yang sama terpakai bagi solat fardu 5 waktu dan solat Jumaat. Operasi rumah ibadah bukan Islam juga akan diperketatkan. SOP bagi rumah ibadah bukan Islam akan ditetapkan oleh Kementerian Perpaduan. Langkah-langkah khusus yang sedang dilaksanakan di Sabah, Sarawak dan wilayah Persekutuan Labuan diteruskan. Kegagalan mematuhi SOP berkenaan bukan sahaja mengundang risiko dijangkiti COVID-19, malah rakyat juga berpotensi kehilangan peluang untuk menyambut Aidilfitri 2021 yang akan disambut kelak. Bagi seluruh umat Islam di Malaysia yang bakal menyambut Hari Raya Aidilfitri, kami dipastikan sahih ingin mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri dan terus mematuhi SOP yang telah digariskan. Bersama-sama kita mengekang penularan wabak COVID-19 di musim perayaan ini.
saksikan Selamat Malam Malaysia edisi Raya pada Raya ketiga dan Raya keempat. jam 11 malam pastinya di saluran berita RTM My Preview 1, 2, 3. Dan untuk komen-komen, jangan lupa untuk pergi ke Facebook page kami iaitu Selamat Malam Malaysia RTM. Ya, hashtag Selamat Malam Malaysia. Jangan lupa jam 11. Saya ingin mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri kepada seluruh rakyat Malaysia. Pastinya Aidilfitri anda akan ditemani dengan pelbagai program TV dan radio yang menarik, terutamanya di RTM teman setia anda. Kekalkan menjaga SOP dan kebersihan diri serta memakai pelitup separuh muka di tempat awam. Pastikan juga kita telah mendaftar vaksinasi di MySejahtera demi melindungi diri dan keluarga. Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin. Dapatkan maklumat terkini mengenai SOP PKP 3.0 sudah semestinya di portal rasmi Majlis Keselamatan Negara. Baik, untuk makluman anda, saya ingin war-warkan kepada anda apa yang perlu anda saksikan. Jangan lupa saksikan Borak Dulu tentang Lebaran Disyukuri bersama Amin Idris, Khair Rahman, Wani Keri serta panel undangan Ustaz Nabil Ahmad, Heliza Helmi dan Mas Idayu dalam Borak Dulu #baru buka pada pukul 7 malam ini di saluran TV1 RTM Klik, rtmklik.rtm.gov.my. Saksikan pada malam ini 7 malam dengan mudah di RTM Klik. Dan seterusnya, perkongsian di Jabatan Pembangunan Wanita JPW. Saksikan program advokasi gender Kembali Bercinta, anjuran Pejabat Pembangunan Wanita Negeri Melaka bersama dengan Puan Azlina binti Johan, Pegawai Psikologi Jabatan Ketua Menteri Melaka. Saksikan slot ini pada ketetapan seperti tarikh yang ditetapkan, iaitu pada 18 Mei 2021, Selasa, pada pukul 10 pagi, bersiaran secara langsung di Facebook page Pejabat Pembangunan Wanita Negeri Melaka. Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara ingin menguji pengetahuan anda tentang seni budaya. Anda semua dijemput untuk menyertai eksplorasi budaya, kuis seni budaya dan rebut peluang untuk memenangi hadiah berupa wang tunai dan bahan-bahan terbitan JKKN. Kuis boleh diakses mulai 5 hingga 31 Mei 2021. Penyertaan dan syarat keterangan lanjut sila layari laman sesawang pemetaanbudaya@mak.my. Baik, sampai di sini saja saya dapat temani anda. Saya mewakili kru penerbitan. Pastikan saya mengucapkan Selamat Hari Raya, maaf zahir dan batin. Dan ingat, SOP perlu dijaga. Ingat mengingati. Assalamualaikum dan Selamat Hari Raya.